Salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya Bu Mawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 30 Disember. Sarawak mempunyai tambahan 4 lagi pangkalan hadapan bagi memudahkan bantuan segera disalurkan kepada penduduk terjejas sekiranya dilanda banjir. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri Sarawak, Noriah Ahmad memberitahu penambahan pangkalan hadapan tersebut menjadikan jumlah keseluruhan kini sebanyak 23 berbanding 19 sebelum ini. Noriah Ahmad menjelaskan penambahan pangkalan hadapan tersebut dilakukan berikutan keperluan semasa dan keadaan cuaca yang tidak menentu selain sukar diramal. Kalau ada keperluan, kita sentiasa terbuka untuk menambah pusat-pusat pangkalan hadapan kerana ini mengikut keperluan, kerana cuaca yang tidak menentu dan kawasan-kawasan yang kita nampak akan berlaku, mungkin tidak berlaku, dan tempat yang kita tak pernah duga mungkin akan berlaku bencana. Beliau ditemui RTM di Kuching. 4 pangkalan hadapan tambahan tersebut adalah di Kampung Jugan, Seberang Buso, Bogang dan Subabuan. Kesemuanya terletak di Bau. Noriah berkata sebelum ini 19 pangkalan hadapan telah disediakan, iaitu 8 di Miri, Bintulu 3, 2 masing-masing di Kuching dan Mukah dan 1 masing-masing di Sri Aman, Betong, Sarike dan Kapit. Beliau memaklumkan pangkalan hadapan ini menyediakan pelbagai barangan keperluan untuk penduduk terjejas berbentuk keperluan asas bernilai RM100 yang akan diagihkan oleh jawatan kuasa berkaitan tanpa menunggu arahan pihak jabatan. Dalam perkembangan sama, seramai 485 warga Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak kini diletakkan dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi kemungkinan banjir melanda negeri ini ekoran musim monsun timur laut. Pengarahnya Noriah Ahmad berkata semua kaki tangan terbabit sedia digerakkan ke lokasi bagi membantu penduduk terjejas banjir dan keadaan memerlukan. Beliau menambah pihak JKM juga menyediakan seramai 14 pegawai psikologi dan kaunselor yang akan memberi khidmat nasihat kepada penduduk terjejas banjir bagi menangani emosi ekoran bencana banjir. Selain itu, pihak JKM juga bekerjasama dengan pegawai psikologi dan kaunselor dari luar untuk bersama-sama membantu jabatan memberi khidmat kaunseling di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Dari segi perkhidmatan yang disediakan adalah seperti kes-kes sebelum ini, tugas mereka adalah untuk memastikan masa-masa bencana dapat kembali mengatasi masalah apabila mereka terkejut, apabila mereka rasa runsing dan apabila kita ditimpa musibah, emosi kita memang akan terganggu. Kesedihan, kehilangan harta benda, nyawa dan segalanya. Dan di sinilah peranan para kaunselor dan psikologi untuk memastikan mereka kembali kepada diri mereka, sekurang-kurangnya menenangkan dan juga memastikan mereka tidak bersendirian. Beliau memberitahu demikian kepada RTM di Kuching. Noriah berkata pihaknya turut mendapat bantuan daripada pihak badan bukan kerajaan bagi memastikan kelancaran tugas membantu penduduk banjir. Beliau dalam pada itu memaklumkan JKM juga telah mengaktifkan bilik gerakan yang beroperasi 24 jam bagi orang ramai menyalurkan maklumat serta aduan mengenai bencana banjir. Tahun 2021 yang bakal berlabuh 2 hari sahaja lagi telah merakamkan beberapa bencana dan tragedi di Sarawak. Salah satu daripadanya ialah tragedi Feri Triso yang menggemparkan seluruh rakyat Sarawak pada permulaan tahun 2021. Tirai 2021 dibuka dengan tragedi tragis pada hari pertama tahun 2021 yang mengorbankan 9 sekeluarga selepas kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mereka terjunam ke dalam sungai di pangkalan Feri Triso, Sungai Batang Lupa, Sebuyau. Kereta tersebut dipandu Ronani Ting, 33 tahun yang dalam perjalanan dari Kapit menuju ke Kuching menggunakan jalan Beladin Meludam. Yang amat menyayat hati ialah mangsa paling muda dalam nahas itu ialah seorang bayi lelaki berusia 4 bulan. Selang beberapa hari selepas kejadian itu, dalam bulan yang sama, Sarawak dilanda banjir menjejaskan kawasan-kawasan khususnya di bahagian selatan seperti Kuching, Bau, Serian, Simunjan, Samarahan dan Miri akibat pertembungan hujan lebat dengan fenomena air pasang besar.
Pusat pemindahan sementara PPS pertama dibuka ialah di Dewan Masyarakat, Kampung Betong Kenawit di Serian. Sepanjang tempoh bencana alam itu, seramai 478 penduduk terjejas banjir daripada 1,273 keluarga telah dipindahkan. Mereka ditempatkan di 59 PPS di 6 daerah iaitu Kuching, Bau, Semarahan, Simunjan, Serian dan Miri. PPS Sekolah Kebangsaan SK Tanah Putih Serian adalah yang terakhir ditutup pada jam 2 petang setelah 9 hari banjir melanda. Sarawak turut dikejutkan dengan kejadian pelombong emas tertimbus di Gunung Tabai, Bau pada 24 Mac. Kejadian melibatkan seorang lelaki maut tertimbus dalam sebuah lubang, manakala dua lagi rakannya yang terperangkap namun berjaya diselamatkan. Kemalangan maut itu adalah yang ketiga berlaku dalam gua bekas lombong emas di kaki gunung berkenaan. Antara kejadian kebakaran yang berlaku di Sarawak dalam tahun ini ialah di Belaga, Bintulu. 150 penghuni rumah panjang Umar Lesong di Sungai Batu Keling berdekatan Tasik Empangan Bakun berdepan detik cemas akibat kebakaran yang memusnahkan rumah mereka dalam kejadian yang berlaku kira-kira pukul 10 pagi 27 Mac. Kebakaran 32 pintu rumah panjang struktur kayu dilaporkan berpunca daripada litar pintas generator elektrik. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Sarawak terus digemparkan dengan laporan kehilangan 8 pemancing dan 2 kru dilaporkan hilang selepas bot dinaiki mereka dipercayai karam di perairan Pulau Satang, Telaga Air dalam Oktober. Namun hanya 9 mangsa berjaya diselamatkan oleh pihak berkuasa. Dalam tempoh yang sama namun kejadian berasingan, sebuah lagi bot juga dilaporkan hilang membawa 5 orang tidak jauh dari lokasi bot karam sebelum itu. Kesemua mangsa yang hilang merupakan warga tempatan. Bot yang dinaiki mereka dilaporkan tidak pulang pada 3 Oktober setelah pergi ke tempat yang dituju, iaitu Karang Berumput dan sehingga Tukun Bes 9.3 batu nautika dari Santubong. Berlaku baru-baru ini dalam suasana persiapan menyambut sambutan perayaan Hari Krismas. 21 buah rumah terjejas akibat cuaca buruk yang menyebabkan hujan lebat serta angin kencang dalam kejadian di Taman Puteri Moyan Square, Kuching. Kebanyakan struktur atap kediaman penduduk tercabut dan terbang ditiup angin kuat. Bagaimanapun tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Sorotan tragedi dan bencana yang melanda Sarawak dalam tahun ini harus diambil iktibar untuk menjadikan masyarakat lebih berjaga-jaga dan bersedia untuk segala kemungkinan. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memaklumkan terdapat 23 kes baru COVID-19 direkodkan semalam. Penambahan bilangan itu menjadikan jumlah kumulatif kes setakat ini sebanyak 252,262 kes. JPBN menerusi kenyataan media hariannya memberitahu daripada 23 kes baru itu, sebanyak 12 kes kategori 1, 9 kes kategori 2, sementara 2 kes kategori 3 iaitu jangkitan paru-paru. Selain itu, 8 daerah mencatatkan kes baharu iaitu Lawas 6 kes, Kuching dan Sibu 4 kes, 2 kes masing-masing di daerah Bintulu, Miri, Lingbang dan Telang Usan serta 1 kes dicatatkan di Kabong. Dalam kenyataan sama, Polis Diraja Malaysia mengenakan 15 kompaun iaitu di daerah Kuching kerana gagal mengimbas kod QR MySejahtera atau mencatat kehadiran sebelum memasuki premis dan gagal menyediakan pengimbas suhu badan dan kod QR. Ia menjadikan jumlah kompaun yang telah dikeluarkan setakat ini adalah sebanyak 12,696. Pengerusi Parti Tindakan Demokratik DAP Sarawak Chong Chen Jen hari ini memohon maaf kepada pengundinya di seluruh negeri kerana gagal memenuhi aspirasi rakyat selepas memenangi pilihan raya umum pada tahun 2018. Jelasnya walaupun pelbagai usaha telah dilakukan namun ia tidak dapat dizahirkan. Chong Chen Jen percaya kegagalan itu telah mempengaruhi jumlah pengundi Cina yang turun dalam pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri lepas yang rendah berbanding PRU 2018 lepas. Dedahnya, pengundi Cina yang turun pada 18 Disember lepas hanya mencatatkan sekitar 40 ke 45% berbanding lebih 65% pada PRU 2018 lepas. Dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan semalam, beliau turut menyatakan DAP akan terus memainkan peranan sebagai pembangkang yang bertanggungjawab bagi memastikan adanya elemen semak dan imbang dalam sistem kerajaan.
Sekian berita Pagi Sarawak edisi 30 Disember. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP dengan jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di berita RTM. Salam hormat, jumpa lagi.